Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Kerajaan Negeri, Yang Bahagia Datuk Seri Ketua Perangkawan Malaysia, Yang Bahagia Profesor Datuk Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, Timbalan Naib Chancellor, ahli-ahli yang berhormat, pengurusan tertinggi Universiti Malaysia Terengganu dan seluruh pegawai kanan UMT, pegawai kanan kerajaan negeri, para div jemputan, Presiden QPAC, para pensyarah IPT, para pelajar, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang bahagia ini di sebuah dewan yang 5 star disebut oleh Datuk Seri Dr. Uzair tadi, kita dapat bersama-sama dalam majlis bagi melaksanakan seminar My Local Stats and Sustainable Development Goals SDG dengan tema Statistik Peringkat Tempatan dan Pembangunan Mampan ke arah kemakmuran keluarga Malaysia. Setinggi tahniah kepada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dan Universiti Malaysia Terengganu sebagai penganjur bersama seminar pada hari ini. Seminar yang diadakan pada hari ini merupakan suatu usaha yang sangat penting yang diadakan di antara Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM dan UMT dalam meningkatkan literasi statistik sosial dan SDG, bukan sahaja kepada pelajar universiti, malahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Statistik yang granular ini merupakan nadi kepada perancangan yang lebih khusus dan spesifik mengikut bidang fokus. Penerbitan My Local Stats 2020 dan laporan indikator SDG Malaysia 2020 adalah satu penerbitan yang sangat signifikan kepada negeri, daerah dan pihak berkuasa tempatan, dan juga kepada semua, to all the policy makers dan pelaksana dalam sesebuah negeri. Saya juga difahamkan bahawa majlis pada hari ini juga akan diadakan satu sesi menandatangani MOU antara Jabatan Perangkaan Malaysia dan UMT yang akan memperluaskan lagi rangkaian kerjasama di antara dalam kedua-dua institusi dan agensi ini dalam meningkatkan penghasilan statistik yang relevan, berkualiti, menyeluruh dan tepat. Sekaligus ianya akan memberikan impak yang positif kepada kerajaan, sama ada kerajaan negeri maupun kepada kerajaan persekutuan. Syabas dan tahniah juga kepada Jabatan Perangkaan Malaysia yang telah menerbitkan 222 penerbitan statistik subnasional parlimen dan 600 penerbitan statistik subnasional dan undangan negeri di seluruh negara baru-baru ini. Melalui maklumat yang sangat terperinci ini, ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri secara khususnya dapat mengetahui tahap sosioekonomi, kemudahan perkhidmatan dan fasiliti awam yang ada di kawasan masing-masing. Seterusnya boleh merancang strategi yang bersesuaian bagi menjamin dan memberikan perkhidmatan yang terbaik memenuhi keperluan penduduk setempat. Maklumat ini sangat penting kerana peningkatan kecekapan perancangan dan pengurusan sumber melalui statistik hingga ke peringkat daerah pentadbiran, parlimen dan Dewan Undangan Negeri akan dapat mengukuhkan ekonomi negara, pembangunan sosial serta kesejahteraan rakyat secara lebih berkesan
dan lebih bermanfaat. SDG juga akan menjadi panduan untuk kerajaan bagi merangka dasar bagi memastikan masa depan yang mampan merangkumi semua cabaran pembangunan dunia moden termasuk ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dalam mencapai matlamat Terengganu Maju, Berkat dan Sejahtera, Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS 2030 telah dirangka bagi memastikan pembangunan modal insan dan ekonomi negeri dapat dicapai. Oleh itu, penerbitan My Local Stats yang ada ini dan laporan indikator SDG dilihat akan menjadi sumber rujukan utama yang penting sebagai input untuk mengukur keberkesanan program dan dasar yang dirancang melalui PITAS dan pelan-pelan strategik yang ada. Kita melihat one of the living examples why this information of statistics is very important to the policy makers. Kita lihat apa yang telah berlaku kepada rakan, kepada negeri, sebuah negara yang agak jauh daripada kita, yang suatu masa dahulu telah membuat suatu dasar, satu keluarga, seorang anak je. Selepas beberapa tahun pelaksanaan dasar itu, mereka menyedari bahawa untuk tempoh yang tertentu di suatu masa, mereka akan mempunyai suatu gap, human resource gap yang ada dalam negara mereka yang begitu besar, menyebabkan mereka terpaksa merubah daripada satu family, seorang anak, kepada satu family, dua orang anak. Tentunya maklumat yang ada di peringkat awal itu sebenarnya sepatutnya menjadi suatu unjuran kepada sesebuah dasar yang ingin dilaksanakan. We can foresee what would happen in the next 5 years and 20 years if we do nothing based on the data that we have at the moment. Ada sebuah negara lain pula yang lebih dekat dengan negara kita, oleh kerana suasana dalam negara mereka yang sebegitu, they couldn't care less about the needs of their citizen to get married. Kerana isu kahwin rakyat mereka ini adalah isu peribadi, it's very private matters. They leave to their own people to decide whether they want to get married or not. Tapi selepas beberapa tahun mereka sedar bahawa sikap couldn't care less about the need of their people to get married and to have children, menyebabkan mereka sedar bahawa akan ada suatu masalah tertentu, a gap of the problem yang timbul daripada polisi yang dilaksanakan ataupun tidak ada satu polisi khusus yang dilaksanakan, menyebabkan mereka terpaksa mengambil langkah drastik untuk mengadakan kempen dan memberi inisiatif dan insentif kepada mereka yang kahwin. Paksa, seolah-olah macam paksa kahwin lah, rakyat dia kena kahwin, kalau tak kahwin tak dapat ni. They don't have the advantage of certain things kalau tak kahwin. Hal yang berlaku, dua contoh yang saya sebut ini, one of the living example, the importance of statistics yang ada pada waktu ini dan apa yang akan kita laksanakan, what we can foresee in the next 5 years and 10 years if we just sit back and do nothing with the information that we have at the moment. Ini masalah yang sangat penting kepada policy makers, kepada sesebuah kerajaan ataupun kepada mereka yang melaksanakan pelan strategik. Kadang-kala maklumat kita ada sekarang, tapi if we don't do nothing, kesan 5 tahun mungkin tak rasa lagi. After 10 years, 20 years, tetapi apabila berlaku pada waktu itu selepas 20 tahun, of course we cannot reverse the statistic, the data. We cannot reverse the policy. Dan polisi pada waktu itu tentulah polisi yang akan mengambil pula masa, would take another 5 or 10 years to normalize the problem that we have at certain point of time. Sebab itulah maklumat-maklumat sebegini, it's not just the information at the present day atau maklumat tentang perkara yang tahun 2020, tetapi
for the policy makers. They need to sit down and think what will happen in the next 5 years, 10 years, and down the line. Barulah polisi dan dasar yang akan kita laksanakan pada saat ini, dia mengambil kira apa yang akan berlaku di waktu yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan seminar My Local Stats and Sustainable Development Goals, statistik peringkat tempatan dan pembangunan mampan ke arah kemakmuran keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.